Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, saya Cikgu Mustafa ataupun Ustaz Mustafa akan mengajar subjek matematik tahun 4. Hari ini kita akan belajar pecahan, perpuluhan dan peratus. Hari ini, sebelum ni kita dah belajar pecahan. Jadi jika murid yang tidak faham atau sebagainya boleh tengok video sebelum ni lah. Sekarang hari ini kita akan belajar bab perpuluhan. Bab perpuluhan iaitu tajuk tambah, tolak, darab dan bahagi. Kalau sempat, ajar semua. Kalau tak sempat, Ustaz ajar 3 je macam tu. Okey. Okey, ni doa belajar. Kamu pause video, kamu baca doa ni dulu. Walau apa semua belajar, kamu kena baca doa dulu. Okey. Ini bab yang pertama. Buka buku teks muka surat 86 86. Okey. Yang ini tajuk dia adalah tambah bulan. Ini gambar yang pertama, soalan yang kedua. Ustaz tak ambil gambar yang pertama, soalan yang pertama. Ustaz ambil soalan yang kedua ya. Sama je. Okey. Tambah semua jisim buah. Maksud tambah semua jisim, maksudnya suruh tambah ketiga-tiga. Okey. Boleh faham? Macam mana kita nak tambah semua ni? Dengan cara kita tengok nombor yang pertama, nenas ditulis 1.3 kg, 4.207 kilogram dan yang terakhir 0.96 kilogram. Okey, untuk makluman kamu, jika jumpa nombor macam ni, kita tak boleh baca 4.207 ya. Tak boleh baca 207, kena baca 207. Selepas titik perpuluhan, kena baca satu persatu nombor itu ataupun digit itu. Okey, yang pertama, untuk step yang pertama yang ni, untuk soalan ni, jika jumpa soalan macam ni, ada pelbagai cara lah. Tapi cara yang paling senang, kita tambah ni dulu. Nak tambah 3-3 pun boleh, atau nak tambah satu persatu boleh. Paling bagus satu persatu lah. Bagi kelas-kelas yang tidak boleh lah. Okey, cara dia 1.3 tambah 4.207. Kita boleh terbalik kan, kita letak nombor yang besar kat atas. Iaitu 4.207 tambah 1.3. Okey. Okey, sebelum Ustaz terlupa, bila jumpa soalan tambah dengan tolak, ini Ustaz ajar tips ataupun teknik formula. Cara dia adalah dengan cara kita sepatutnya kita buat titik dulu. Pastikan titik tu sebaris. Kan kamu ada buku tulis kan, buku kotak-kotak kan. Ni buku kotak-kotak kan. Contohlah. Titik tu biar dekat atas garis ni. Jangan duduk letak dekat tengah ni. Biar sebaris. Okey. Faham Okey, bila kita dah letak sebaris, baru kita masuk nombor. Nak masuk nombor, baru kita masuk nombor. Ataupun kita mula dengan 1.3 boleh. Faham? Okey, kemudian 4.207. 207. Jika kamu perhatikan, dekat atas ni dia ada kosong. Betul? Nak letak nombor apa? Nombor yang tidak ada di sini adalah nombor sifar. Tambah ni boleh lagi. Tak bahaya kalau kita bawa turun 7. Tetapi bila operasi tolak, kamu wajib letak sifar. Kalau tak, kamu tak boleh tolak. Kamu tak boleh bawa turun. Kalau tambah tak apa, bawa turun je nombor 7 sifar ni kan. Sebab atas ni tak ada nombor. Tapi jika soalan tolak, tak boleh bawa turun 7 sifar, tak boleh. Kena letak sifar. Okey, kemudian 5. Kemudian ini pun 5. Adakah sudah siap? Belum. Jika muat, buat kat bawah. Jika tak muat, sebelah lah. Apa yang Ustaz cakap tadi, yang perlu buat, letak titik dahulu. Faham? Kemudian, ambil nombor tu, tulislah.
Dan ambil nombor yang terakhir ni, 0.96. Ini pun dia ada sifar. Kita letak sifar. Okey, faham? Kemudian kita tambahlah 7, 6, 14. Naik atas. Untuk berbulan dia boleh naik atas. Dan terusnya. Jawapannya 6.467. Okey, boleh Jika tidak faham, pause video atau patah balik, dengar balik. Tengok nota ni Ni sama je, ada dalam buku tab juga. Okey, kemudian muka surat 87, buku tab juga. Muka surat 87. Soalan yang pertama, yang ini dia lain sikit. 234 dia tak ada titik. Tambah sifar 876 tambah 59 sifar 1. Sebelum kita nak terus soalan ni, kita kena tahu setiap nombor bulat dia ada titik sebenarnya. Contohnya, kamu umur 10 tahun Betul? Sebelum ni Ustaz ajar kalau kita nak jadikan pecahan, jadikan dia 10/1. Betul? Tapi bagi pecahan, bagi perpuluhan, minta maaf, titik dia semua berada di belakang sar. Belakang sekali. Titik mesti ada kat sini. Jadi umur kamu, itu tambah sifar lah. Umur kamu adalah 10 sifar tahun. Faham? Jika orang tanya kan, nama kamu kalau tukar jadi berbulan macam mana? 10 sifar tahun. Boleh Setiap nombor bulat mesti titik berada di belakang sekali. Okey. Kemudian, macam mana nak buat ni? Jadi titik dia mesti berada di belakang. Jadi jangan tiba-tiba letak di tengah. Tak boleh. Dia mesti kat belakang sekali. Okay. Apa nak buat jika soalan macam ni? Kita kena apa tadi? Letak titik sebaris. Faham Letak titik sebaris. Buat macam ni. Dia akan memudahkan kamu letak sebaris. Jauh sikit sebab ni nombor besar 234. Okey. Salin nombor 234. Kita tak boleh baca 234 sebab di depan ni adalah nombor bulat. Selepas titik bulan baru kita panggil nombor perpuluhan. Ni 234. Salin dulu. Jangan letak sifar dulu. Ambil nombor ni pula. Sifar perpuluhan 876. Okey. Boleh faham Kemudian, apa nak buat? Berada di sini. Kita letak sifar. Terutama tolak. Wajib letak sifar. Kalau tak nanti kamu tak boleh nak pinjam. Yang ni tak apa. Kita terus tambah je kan. Bawa turun je. 4, 3, 2, 234. Kemudian, kalau buku kamu muat, kamu boleh sambung kat bawah dia. Ambil nombor yang seterusnya kan. Tambah. Titik. Letak titik dulu. Sebaris. Masukkan nombor 59.01. Jadi tempatnya ada kosong ni, kita letak sifar. Jadi kita tambahlah. 6, 8, 8, 13, 9 dan 2. 293.886. Okay, dapat Seterusnya, soalan ni, jika jumpa soalan macam ni, iaitu kita panggil soalan anu dalam tambah dalam perpuluhan biasanya anu dalam perpuluhan tambah dan sebagainya lah soalan macam ni jika ada tempat kosong. Okey, apa nak buat bila jumpa soalan macam ni, dia ada teknik. Dia ada teknik. Kalau ada masuk dengan kelas ustaz, dia tahulah teknik-teknik itu. Cara dia adalah dengan cara bawa pindah. Bawa pindah apa ustaz? Bawa pindah nombor, pastikan nombor yang bagi petak ni seorang-seorang. Apa maksud bawa petak seorang-seorang? Bagi petak seorang-seorang macam ni Kamu tengok soalan sebelah, bagi di petak seorang-seorang. Tak kisahlah kiri ke kanan kan. Ini berada di kiri, ini berada di kanan. Bagi petak seorang. Macam mana nak bawa petak seorang-seorang? Okey, jadi bila petak seorang-seorang, yang ni bawa pindah pergi ke sana. Pastikan yang ini adalah positif ataupun tambah. Jika tambah, tak payah bergerak dah.
Tapi jika tolak yang ni, kamu kena bawa pindah ke kanan dulu. Tapi ni tambah. Jadi, apa cara dia? Bila dah bawa pindah, kalau kamu nak tahu ini adalah nombor positif. Iaitu sebenarnya dia ada tambah. Tetapi, dia tak ada lah. Jadi, dia tak tulis. Jadi, bila kita panggil nombor positif. Kalau nombor negatif, dia ada simbol tolak ya kat sini. Okey. Jadi, nombor ni bila kita bawa ke belakang, dia akan jadi operasi tolak. Jadi, dia akan jadi macam ni lah. 7.103. Bawa ke belakang, dia akan jadi 2.209. Ni, tolak ni. Nampak Tolak ni bertukar sebab apa? Daripada positif, kalau kita melompat daripada sama dengan, dia akan jadi tolak. Ini sebenarnya tambah ni tak payah tulis dah sebenarnya. Jadi, kiralah macam biasa. Kadang-kadang kita jumpa soalan, tempat kosong berada di hadapan kan. Okay, jadi kita kira macam biasa. Tambah. Ustaz cakap apa tadi? Letakkan titik sebaris, baru kita letak nombor dan kita tambah. Minta maaf, tambah pula. Tolak. Dah salah pula. Kita tolak lah. Kita tolak macam biasa. 3 tolak 9 tak boleh, pinjam sebelah. Pinjam sebelah, dia pun tak boleh, sifar tak boleh, pinjam kawan ni pula. Jadi dapat dekat 10, pinjam sini jadi 9. Ni semua kamu dah belajar. Jadi Ustaz ajar laju sikit Dan dia dapat daripada 10 jadi 9 sebab apa? 3 ni pinjam. 13 tolak 9 dapat 4. Sifar tolak 2. Boleh ke? Tak boleh, pinjam sebelah. Jadi 10 sini, 10 tolak 2, 8. Yang ini 6 tolak 2, 4. Jika tidak jelas, boleh tengok buku teks sekali Jawapannya 8,594. Okey, seterusnya. Boleh pause video kalau nak tengok atau patah balik. Okey, seterusnya ni soalan tolak. Ustaz laju sikit sebab kita nak ajar laju sikit untuk mempercepatkan pelajaran kita hari ni lah. Bagi tolak pun sama macam soalan macam soalan tambah. Okey, mula-mula dia cakap tebikai yang ada atas meja ni dia ada 12.6. Orang ni orang berniaga lah, berniaga rambutan. Kemudian, tengok nampak perkataan aktivasi, maksudnya ada seorang ni, dia pergi beli 2.5. Jadi, bila beli, soalan ni kita baca dulu. Berapakah jenis rambutan yang belum dijual? Maksudnya, baki yang belum dijual selepas lelaki ini beli. Kalau dah lelaki beli ni, dia bawa keluar. Jadi, bila nak buat soalan macam ni, jadi nombor paling besar, iaitu asal ni, iaitu modal rambutan ataupun rambutan yang asal, tolak dengan rambutan yang sudah dibeli. Dapatlah jawapan. Jadi, bila juga operasi tolak pun sama. Ini lagi penting, letak titik sebaris dulu. Ambil nombor yang besar tu, 12.6. Tolak. Pastikan susun betul-betul lah. Jangan tiba-tiba 2 dekat sini, titik 5. Pastikan sebelah titik tu 2. Okey, macam ni. Faham? Jadi tolak lah. 6 tolak 5. 1, 2 tolak 2, sifar. Bawa turun. Jawapan dia berapa? 10.1. Senang je, tak susah. Dan pastikan mesti ada kilogram. Itu sebab sini ada kilogram. Kalau sini ada kilogram, kalau kita letak jawapan, tak kisah kalau sini tak tulis. Tapi kalau kita tak tulis jawapan dekat sini, pastikan tulis dekat sini kilogram Okey, boleh faham Okey, seterusnya muka surat 89. Okey, kalau kamu tengok dekat sini soalan 5 tolak sifar bulan 5, 8 tolak 4 bulan sifar 7, 9. Kalau kamu tengok ni ada nombor bulat. Jadi kita kena letak titik dulu. Kena letak titik dahulu. Macam mana nak buat? Saya cakap apa tadi? Kita buat titik tu sebaris kat buku. Guna teknik ni. Baru masuk nombor. 5. Ni biar dulu kosong. Sifar perpuluhan 58. Bila kita dah tahu belakang bawah ni ada nombor 2 digit, baru kita letak sifar. Wajib letak sifar. Kita tidak boleh terus sahaja tulis jawapan nanti. Kamu tak letak sifar, macam mana kamu nak tolak? 8, bawa turun 8. Itu bukan salah. Jadi sifar tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah. Dia pun tak ada. Jadi dia ni pergi minta 5 dulu, dapat 4, dia dapat dulu.
Bila dah dapat 10, baru kawan ni pergi minta dekat 10 ni jadi 9, sini 10. Jadi tolak macam biasalah. Yang ni ajar laju sikit sebab apa kamu dah tahu dah. Jadi sambungan dia kita boleh sambung bawah pastikan titik, letak titik dahulu, baru tolak. Kamu nampak macam nombor ni besar tetapi kamu masuk dulu. 7, 9. Jadi yang tidak ada ni letak sifar macam biasa. Boleh faham Tak faham, pause, patah balik. Ataupun tak payah pause boleh, patah balik, tengok balik. Okey, jadi sifar tolak 9 tak boleh, pinjam sini jadi 1. Dapat 10 sini, 10 tolak 9, 1. 1 tolak 7 tak boleh, pinjam 4, jadi 3. Yang ini jadi 11. Minta maaf lah, tulisan terabur sikit. 11 tolak 7, 4. 3 tolak sifar 3 lah. Ni sifar. Tak boleh sifar ni hilang Kalau tidak macam mana kita nak baca? Takkan kita nak baca sifar perpuluhan 341. Sifar perpuluhan 341. Okey. Seterusnya soalan 5. Muka surat yang sama juga. Yang ini tadi. Ingat tak soalan yang kita belajar tadi? Yang Ustaz ajar tadi. Bagi petak sorang-sorang. Tapi syarat dia, bila bagi petak sorang, pastikan dia operasi tambah. Kalau kamu tengok, sekarang ni bukan operasi tambah. Dia operasi tolak. Jadi macam mana nak hilangkan? Kita tak boleh tukar tulis tambah macam tu. Tak boleh. Jadi kita bawa pindah yang ini dulu. Pergi ke kanan supaya dia menjadi nombor positif atau nombor tambah. Jadi bila buat kat situ, dia akan jadi macam ni lah. Sama dengan 5.73 tambah. Sebab apa? Kau Ustaz dah cakap tadi, bila kita melangkau daripada sama dengan, dia akan bertukar operasi. Tolak, dia akan jadi tambah. Tambah pergi sana jadi tolak. Tapi tak bolehlah tambah jadi tolak. Macam tadi tak bolehlah tambah bawa pindah. Sebab apa? Biar tambah sorang-sorang. Okey. Jadi bila kita dah bawa pindah, baru kalau kita tengok, belum selesai lagi ni Ustaz. Ya, betul. Memang belum selesai. Jadi baru boleh bawa yang ini pindah pergi sana. Baru boleh bagi petak ni sorang-sorang. Sebab dia dah tambah. Macam tadi kan. Okey, jadi 19.8. Yang ni sebenarnya dia tak ada simbol ni kan. Sebenarnya dia nombor positif kalau tak ada operasi di depan sebelum 5 ni. Jadi bawa sana positif, pergi sini dia akan jadi negatif atau operasi tolak. Jadi 5, alamak. Sekejap 5.73 sama dengan yang ni. Tambah ni tak payahlah buat. Sebab apa? Tambah boleh buang Tolak kita tak boleh padam sesuka hati. Okey, kemudian baru kita selesaikanlah. Buat macam mana? Sama juga, letak titik dahulu. 19.8, 5.73. Apa nak buat? Kalau ada tempat kosong ni, letak sifar. Wajib letak ya. Tidak, jawapan nanti akan salah. Sifar tolak 3 tak boleh, pinjam sebelah. Dapat 7, 10 tolak 3, 7. Sifar 9 tolak 5, 4, 1. Dapatlah jawapan. 14 sifar 7. Okey, kita dah belajar 18 minit dah. Okay, Ustaz ajar laju sikit Ini adalah, jika tidak faham soalan tadi, patah balik pause, belajar balik. Ustaz ajar lama sikit sebab apa kita ketinggalan jauh untuk silibus. Jadi, ajar perlahan-lahan dalam minggu ni. Kalau tak habis video ni, belajar dulu tambah tolak. Nanti hari lain belajar pula darab bahagi. Contoh Sabtu Ahad nak belajar kan, atau malam ke dan sebagainya kan. Ajar lagi, belajar tambah tolak dulu. Kalau dah banyak lah, okey tak apa. Kalau dah banyak, pause video, buat kerja sekolah ke sebagainya, belajar balik malam ke kan, contoh tak sempat kan. Sebab apa? Kita nak cepat kerja silibus banyak lagi kita nak belajar. Okey. Hari Ustaz bagi video hari ni panjang sikit Sebelum ni bawah 20 minit. Hari ni Ustaz bagi lebih dalam 30 minit lah. Soalan muka surat 90, buku teks juga, hitung jumlah. Jangan kamu ingat hitung jumlah je terus tambah Hitung jumlah isi padu air di dalam 3 buah botol yang sama. Dia satu botol tu, kalau kamu tengok dalam buku teks, dia ada gambar kan. Satu botol ni adalah 1.7 liter. 7 liter. Tapi sekarang dia cakap 3 botol yang sama. Kalau ada 3 botol sama, maksudnya kita kena tambah 3 kali. Boleh je nak tambah 3 kali, tapi dia akan melambatkan. Kalau dia cakap 15 botol, larat ke kamu? 9 botol, larat ke kamu nak tambah sebanyak 9 kali? Jadi, cara yang paling cepat adalah operasi darab. Apa tujuan darab? Untuk tambah nombor yang sama secara berganda. Faham? Okey. Jadi, jika macam ni,
Macam biasalah. Darab jangan letak 3 di atas. Yang ini tak boleh guna teknik yang macam tadi. Titik sebaris. No. Yang ni tidak boleh ya. Ini soalan darab. Darab bahagi lain, special. Dia tak macam tolak tau. Tak tambah. Darab. Yang ini yang Ustaz nak ajar. Takut ramai salah. 3 ni kita tak boleh letak dekat sini. Kita kena wujudkan titik no. Tak. Bukan. Tak boleh ya. 3 ni letak macam biasa. Maksud darab ni adalah darab macam biasa. Cuma yang ni titik bagi sebaris ya. Letak dulu titik. Jadi kita darab dulu. Sebab apa kalau tak letak sebaring? Sekejap lagi ya. Ustaz tunjuk apa kesalahan murid berlaku. 7 darab 3, 21. Ada murid dia akan tulis macam ni. Itu sebab kena letak titik dahulu ni bagi sebaring. Tidak boleh. Macam biasa, kalau kita belajar sebelum ni, macam biasa, 7 darab 3, 21. Apa nak buat? Kita kena bawa lah 2 tu naik atas. Macam biasa, yang kita belajar darab sebelum-sebelum ni, tahun 3 pun kamu belajar. Okey, kemudian 1 darab 3, 3 tambah 5, tambah 2, 5. Macam ni. Faham senang je soalan ni. Tak faham, patah balik, dengar balik. Okey, seterusnya muka surat 91. 73.82 darab 6. Okey, Ustaz lompat terus soalan 3 lah. Soalan 2 tu Ustaz tak ajar lah. Okey, apa nak buat? Pun sama, tak payah, tak perlu buat titik sebaris. Terus dia tulis nombor macam biasa. Macam biasa yang kita belajar darab kan. 73.082 darab. Jangan kamu pergi wujud titik letak kat bawah ni 6. Habis salah. Kamu letak 6 kat sini. Salah lah. Sebaris lah. Kamu cakap, kena sebaris lah Ustaz. Bukan. Darab tidak boleh. Kena letak macam biasa hujung sekali. Faham Kemudian, titik ni yang kena sebaris jawapan. Ya, jangan tiba-tiba ada kat depan, kat belakang. Mesti sebaris. Mesti kena sebaris. Okey, kemudian baru kira lah. 2 darab 6, 12. Jangan tulis pula 12 kat sini. Bawa naik atas macam biasa. 8 darab 6, 48. Tambah 1, 49. Naik atas. Sifar darab 6, sifar tambah 4. 3 darab 6, 18. Okey. Kemudian 7 darab 6, 42 tambah 1, 43. Jadi dapatlah jawapan 438. 4.492. Okey, boleh Okey, yang ini darab perpuluhan dengan digit 10, 100, 1000. Dia boleh 10,000 boleh, 100,000 boleh, 1 juta pun boleh. Jadi tapi tahun 4 dia belajar sampai darab sampai 1000 lah. Okey. Macam mana bila jumpa soalan macam ni Ustaz? Okey, kalau kamu nak tahu soalan-soalan macam ni, yang ni soalan ni nanti jawapan kat sini, jawapan kat sini, jawapan kat sini Muka surat 91 untuk soalan yang pertama yang ni, kira panjang rambut yang tumbuh pada bulan ke-10. Bila bulan yang ke-10 maksudnya asal dia rambut dia 1.25 cm. Bulan yang ke-10 jadi kamu darab 10 lah. Bila jumpa soalan macam ni, dia ada 2 cara. Cara pertama kalau kamu tengok buku teks, cara dia adalah dengan cara macam ni lah. 5 darab sifar, 2 darab sifar, 1 darab sifar. Macam biasa. 5 darab 1, 5, 2 darab 1, 2, 1 darab 1, 1. Jadi kita letak titik, nanti kira lah sifar 5, 2, 1. Minta maaf sempit sikit ni. Jadi dapat 12.5 sifar. Macam tu. 12.5 sifar. Kalau kamu nak tahu soalan ni, dia boleh buat secara cepat. Secara mental kita panggil. Cara dia adalah dengan cara kita susun betul-betul. Macam ni pun boleh. Kita buat konsep, kita panggil konsep dakan. Apa maksud dakan? Kalau kamu belajar, Ustaz rasa kamu dah belajar. Kalau Ustaz dia dah tahulah. Apa maksud dakan? Dakan adalah darab dan titik tu gerak ke kanan. Untuk dakan ni guna untuk operasi darab. Operasi darab perpuluhan. Okey. Jadi bila dah dapat sini, maksudnya darab titik ke kanan. Apa maksud titik ke kanan? Titik ni ke kanan mengikut bilangan sifar ni. Kalau ni ada 1 sifar 10, ada 1 sifar, gerak ke kanan sebanyak 1 kali. Sebab sifar ada 1, gerak 1. Jadi dia akan titik pergi sini.
Ini akan hilang sebab kita dah pindah. Jadi jawapan dia 12.5. Bawa pindah ke belakang kan. Okay, dapat. Jika tidak faham, boleh pause, patah balik, dengar balik. Tapi ni ada contoh lain lagi. Jangan risau. Contohnya soalan 5 ni. Soalan 5 ni 100 darab 7.342 pun sama. Apa nak buat? Guna konsep darab sebab ni operasi darab. Kalau bahagi, baki. Sekejap lagi lah. Darab titik tu ke kanan sebanyak berapa kali? 2 kali. Sebab apa? Ada 2 sifar. 1, 2. Tak perlu kamu buat bentuk lagi panjang-panjang. Terus saja. Jadi titik ni dah hilang lah sebab dah bawa pindah. Dapatlah jawapan 734 perpuluhan sebab titik dah bawa pindah kan. Di antara nombor 4 dan 2. Ini jawapan dia. Dia cepat. Itu kita guna konsep kita panggil konsep dakan. Boleh faham Kemudian seterusnya yang bawah ni pun sama 10. Ni Ustaz ambil daripada latih to be tu bawah sekali. Sebab ambil daripada soalan lah. 100 darab sifar puluhan sifar 75 pun sama. Tengok darab dan kita guna konsep dakan. Nampak 100 darab sifar puluhan sifar 75. Gerak titik ke kanan. Sifar ni gerak titik kanan. 1, 2. Okey. Dan dapat jawapan apa? Dia akan dapat jawapan. Kalau kamu tengok, dia ada dapat macam ni. Betul. Sifar yang berada di depan, kita boleh padam boleh hilangkan. Jadi, jawapan dia 7.5. Okey, boleh Minta maaf Ustaz ajar banyak sikit hari ni. Sebab apa? Untuk kita nak catch up syllabus kita. Kita nak kejar syllabus. Kalau tak faham, kita tengok banyak kali kena rajin bila berada di kelas ni. Kena rajin study lah. Ulang balik. Bagi sampai faham. Jika tidak, kamu tidak akan jadi murid yang faham atau pandai atau suka dengan matematik. Okey. Settle dekat sini. Okey, ini soalan bahagi perpuluhan. Ustaz laju sikit Ustaz nak ajar dalam masa 30 minit kali ni. Lama sikit. Untuk kamu fokus lah. Okey. Biasa Ustaz ajar 1 jam setengah kan. Jadi kali ni 30 minit je. Tidak lama. Okey, ini muka surat 92 untuk soalan bahagi. Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? Dia asalnya dia ada 1,5 liter kan. Kalau kamu tengok buku tek kan. 1,5 liter nak diberi kepada 5 gelas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ni kamu dah tahu sebelum ni Bila jumpa perkataan setiap maksudnya dia suruh bahagilah tu. Bahagi dengan setiap gelas maksudnya 1 gelas jumlah dia dapat apa. Jadi 1.5 bahagi minta maaf 1.5 bahagi dengan berapa? 5. Bila jumpa soalan macam ni, apa nak buat? Iaitu titik selepas tulis soalan, titik tu bawa naik atas dulu. Prepare siap-siap. Kalau kamu sebelum kita belajar, kalau bahagi sifir 5, Ustaz tulis sifir 5 sebelah. 5, 10, 15, 20, 25. Contohlah, Ustaz tulis sifir 5 dulu kat sini Dan sebenarnya dia ada sifar atas ni kan. Sifar 5, 10, 15, 20, 25. Sebelum ni kita belajar, kalau tak ada titik, kita terus mula-mula kita tengok 1. Itu kita boleh ambil 15 terus kan. Tetapi, bila soalan perpuluhan, kita tak boleh terus ambil 15. Kita kena settlekan nombor sebelum titik ni dulu. 1. Settle 1, tak boleh ambil 15 terus. Jadi, kalau 1, yang mana paling hampir, tak ada yang lain iaitu sifar. Jadi, sini sifar, sini pun sifar. Faham Dia sifar darab 5, sifar. Macam itulah. Jadi, kena tolak. Baru bawa turun 5, baru kita dapat perkataan nombor 15 tu. Faham Jadi 15 paling hampir yang inilah. Sifir yang ke berapa? Sifir yang ke 3. Tulis 3 dulu, baru kita tolak. Dapat jawapan sifar berbulan 3 liter untuk 1 gelas. Okey, boleh faham? Seterusnya, berapakah jisim sepotong kek? Maksudnya jisim sepotong kek, kalau kita tengok soalan, dia ada 2 kilogram nak dibahagikan kepada 8. Maksudnya 8 tu untuk sepotong kek ni, satu sepotong kek ni ada 8 potong kek.
Jadi sama juga 2 bahagi 8. Bila jumpa soalan macam ni, titik sebenarnya dia ada berada di belakang tau. Kalau jumpa soalan ni, kita buat dulu macam ni contoh kita settlekan dengan cara settlekan yang ni dulu. Sifir 8, 16, 24, 32, 40. Start tulis sifir ni dululah. Yang mana paling hampir 2 adalah sifar lah. Sifar, sini pun sifar, tolak 2 tolak sifar 2. Tak boleh ada baki bila jual soalan perpuluhan. Apa nak buat? Wujudkan titik perpuluhan ayat dia. Jadi bila dah ada titik perpuluhan, pastikan atas ni pun ada titik. Baru bawa turun nombor ni. Titik perpuluhan kena wujudkan. Setiap nombor bulat, dia ada nombor titik perpuluhan kan. Jadi wujudkan, dia kena letak sifar. Jadi 20 lah. Jadi 20 yang mana paling hampir dalam ni? 16. Betul? Sifir yang keberapa? Sifir yang kedua. Tolak macam biasa. 4. Ada baki lagi. Wujudkan sifar lagi. Sampai hilang baki. Yang mana paling hampir? 40 lah. Sifir yang keberapa? Sifir yang kelima. Tulis 5. Baru hilang. Tak ada baki. Dan inilah jawapan akhir. Boleh faham Sifar bulan 25 kg. Tak faham? Patah balik. Dengar balik Ustaz laju sikit. Dalam buku tab pun ada contoh. Kemudian, yang ni tak perlulah. Kamu dah faham dah ni. Okey. Jika soalan ni bahagi perpuluhan dengan nombor 1 dengan digit 10, 100 atau 1000. Bila jumpa soalan macam ni, kita tak boleh guna konsep dakan. Kita guna konsep kita panggil baki. Baki. Apa maksud baki? Kalau kamu tengok bar ni bahagi ki ni titik ke kiri. Ustaz ajar laju sikit ni Jadi macam mana nak buat? Titik tu ke kiri lah. Bahagi 10 ada satu sifar, jadi titik tu ke kiri lah. Titik ni tak ada lah. Jadi jawapannya dia ada titik sini 4, 3, 2. Apa nak buat belakang ni? Letak sifar. Tak boleh baca sifar perpuluhan 4, 3, 2 macam tadi Ustaz beritahu kan. Okey. Soalan 5 pun sama. Titik tu bawa pindah ke kiri juga. Sebab ni operasi bahagi. Ada berapa sifar? Ada 2. Jadi 2 kali. 1, 2. Okey, boleh. Jadi jawapan berapa? 6.578. Jika soalan macam ni, 7 bahagi 100. Kalau kamu tengok yang ni, sebenarnya kita boleh wujudkan titik. Wujudkan titik. Bawa pindah ke kiri sebanyak 2 kali kan. 1, 2. Yang ni yang ramai murid persoalkan. Nak tulis jawapan macam mana? Jika sini di bawah lengkungan tak ada nombor, tak ada digit, kita letak sifar. Jadi dia akan dapat jawapan sifar bulan sifar 7. Okey, boleh? Yang bawah ni pun sama. Titik ni sebenarnya ada kat situ. 2749 bahagi dengan 1000, minta maaf. Titik dia ada kat sini. Kita kena wujudkan. Baru kita bawa pindah. Kalau tidak, macam mana kamu nak gerakkan titik? Jadi, 3 kali, sebanyak 3 kali. Bawa pindah. 1, 2, 3. Dapatlah jawapan berapa? 2.749. Mudah kan? Untuk soalan yang bahagi 10, 100, 1000. Jadi, itu saja. Jika tidak faham, ulang balik, dengar balik. Belajar sikit-sikit video ni supaya dapat membantu kamu. Harap dapat membantu kelas kamu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.